Okey, baik. So kita lihat British memperkenalkan perkhidmatan kereta api di negara kita bagi mengeksploitasi kekayaan ekonomi. Ingat bahawa pembinaan perkhidmatan kereta api bukan untuk memudahkan rakyat sebenarnya, tapi untuk memudahkan mereka mengeluarkan biji timah dan getah dan menghantarnya ke pelabuhan dan seterusnya dihantar ke Britain. Okey, baik. Di negeri Melayu, 1885 hingga 1896, landasan kereta api dibina untuk hubungkan kawasan Lombong, ingat kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah dieksport, dan landasan kereta api dibina menghubungkan bandar. Dan kalau kita lihat 1885 hingga 1896 dalam peta tu dah bagi tahu sebenarnya 1885 sebenarnya landasan kereta api yang pertama wujud di negara kita adalah dari yang di sini, yang cikgu tandakan ini, iaitu daripada Taiping pergi ke Port Well. Lebih kurang sepanjang 35 km ke tak cikgu, 35 ke 13 macam itulah. Tapi daripada Taiping iaitu pusat perlombongan dan dihantar ke Port Well iaitu pelabuhan. Jadi itu yang pertama 1885. Kemudian 1890 dibuat iaitu daripada KL sampai ke Port Swettenham. Sekarang ni adalah Port Klang. So yang kedua daripada KL ke Port Swettenham. Kemudian yang ketiga iaitu daripada Seremban sampai ke Port Dickson. Ini tiga. Landasan yang pertama dibina di Malaysia ni atau di Tanah Melayu. So yang tiga Taiping ke Port Well, kemudian Kuala Lumpur ke Port Swettenham dan satu lagi daripada Seremban ke Port Dickson. Kemudian 1897 hingga 1909 landasan kereta api dibina untuk hubungkan negeri-negeri utara di Tanah Melayu dan Selatan apabila negara-negara Melayu bersekutu dibentuk. So nak hubungkan negeri-negeri utara dan selatan. Maka kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku adalah 1909 maknanya daripada Johor Bahru ni bawa naik ke Keluang dan juga Kemas dan disambungkan dengan Seremban. Kemudian diteruskan lagi ke Kuala Lumpur dan diteruskan lagi naik sampai ke Tapah Road, Ipoh dan juga Taiping. So disambung ke situ. Kemudian British berjaya meluaskan pengaruhnya ke negeri Melayu tidak bersekutu. Landasan kereta api dibina bagi hubungkan seluruh tanah Melayu. So kalau kita lihat telah bersambung daripada Kanga ni ke Alor Star, Bukit Mertajam, dan sambung ke Port Well dan Taiping. Kemudian daripada Gemas dibawa naik sehingga ke Mentakap, Kuala Lipis, Gua Musang sehinggalah ke Kota Baru. Bermakna ini semua adalah landasan kereta api yang telah diwujudkan untuk menghubungkan seluruh tanah Melayu. Dan kali ini kereta api telah meluas, bukan sahaja mengangkut bahan mentah tapi juga membawa penumpang. Baik, daripada gambar rajah ini, beritahu cikgu satu-satunya negeri yang tidak ada landasan kereta api, negeri apa? Tolong beritahu cikgu. Daripada sini kita lihat satu-satunya negeri yang tidak ada landasan kereta api. Negeri apa? Anyone? Negeri? Siapa boleh jawab? Pahang, Ibu, Pahang. Pahang Habis Mentakap ni bukan Pahang? Kuala Lipis ni kan Pahang? Salah. Negeri apa yang tidak ada landasan kereta api? Ke tak ada? Rania, nampak tak Rania? Ada tak? Ashraf? Aisyah? Negeri Sembilan je tu kan? Negeri Sembilan. Ni Tampin, Gemas, Seremban. Tampin Melaka kan tu? Tampin Melaka? Tu Melaka ada tu? Sebenarnya negeri yang tidak ada landasan kereta api sebenarnya adalah Terengganu. Kalau kita lihat Terengganu di sebelah pantai timur, di sebelah kanan ni kan, itu negeri Terengganu. Mana ada landasan kereta api sampai situ? Tak sampai. Tak sampai. Bermakna inilah landasan kereta api yang digunakan sampai sekarang. Sampai sekarang inilah di landasan kereta apinya dan
kalau kita lihat memang tak ada pun sebenarnya Terengganu. Okey, Terengganu tak ada. Tak ada rancangan kereta api. Okey. Ingatlah tu. Sebab itu kalau orang yang balik ke naik kereta api, balik kampung kat Pantai Timur, okey. Mak tu tak ada kereta api. Yes. Kalau nak dia orang kena naik ke Kelantan. So daripada Kelantan ni kalau kamu lihat kalau daripada kereta api ni daripada Kuala Lumpur, kalau nak pergi ke Kota Baru kan, dia bukan boleh naik kereta api terus dia cross, tak boleh. Kereta api tu akan turun bawah dulu, pergi ke Seremban, pergi ke Tampin, pergi ke Gemas, dah sampai ke Gemas ni baru dia naik balik. Okey, pergi ke Kota Baru. Sebab itu perjalanan untuk naik kereta api kebiasaannya 12 jam hingga 14 jam. Okey, naik kereta api. Daripada KL pergi ke Kota Baru. Sebab dia turun bawah dulu. Okey. Lama tu. Okey. Alright. So, kita lihat di Sarawak ada tak? Di Sarawak ada. Okey, landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Bau dan juga Kuching. Okey, di sini je lah. Dekat je, pendek je. Di Sabah, landasan kereta api mula dibina di Bukau, okey, yang terletak kira-kira 13 km dari Western. Kemudian 1910 landasan kereta api dibina untuk hubungkan Beaufort dengan Jesselton dan juga Tenom. So, pembinaan landasan kereta api ini adalah untuk pembukaan ladang getah. Dan ini landasan kereta api ini tertumpu di kawasan pantai barat Sabah. So, inilah dia Jesselton, kemudian Beaufort, daripada Beaufort dia pergi ke Tenom. Okay, so Jesselton sekarang ni adalah Kota Kinabalu. Kota Kinabalu. Tapi cikgu rasa sekarang ni tak ada lagi dah kot kereta api. Kan? Tidak ada lagi perkhidmatan, tak tahulah kalau ada lagi tidak kan. Tapi di Tanah Melayu, maknanya Semenanjung Malaysia masih wujud lagi sampai sekarang. Dan telah di-upgrade pula. Okay, adanya apa ERL, ETS, kemudian ada tak tahu lagi lah, tapi belum ada bullet train lagi ya. Belum. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pembinaan jalan raya pula. Okey. So dengan kemasukan barat ya, kita lihat ada landasan kereta api dan juga jalan raya. So kita lihat jalan raya juga berlaku, British melibatkan diri dalam pembinaan jalan raya bila berlakunya kemajuan dalam industri perlombongan, biji timah dan juga getah. So jalan raya yang dibina oleh British kejap Okey. Jalan raya yang dibina oleh British untuk menghubungkan kawasan perlombongan biji timah dan kawasan pertanian. Okey, dengan stesen kereta api. So kita lihat di negeri-negeri Melayu dulu, kalau kita lihat pembinaan jalan raya, British bina jalan raya di Selangor untuk menghubungkan KL dengan Pelabuhan Kelang. Rasanya Federal Highway. Itu Federal Highway itu ataupun Lebuh Raya Persekutuan itulah jalan raya yang pertama. iPhone besar. iPhone besar ada. Tapi iPhone besar tu dia tak boleh connect dengan mic cikgu. So cikgu kena beli iPhone yang lain pula. Nanti dia clash pula. Kan. Sebab iPhone cikgu tu ada mic. So nanti dia bila guna mic tu yang ini pula tak function. So cikgu kena cari headphone yang semata-mata headphone saja. Betul Nafi HyperX Okay Nafi, thank you. Cikgu. Ya. Actually cikgu boleh je pakai iPhone besar tu, cuma cikgu kena buka settings lah. Itulah. Kraken. Banyak agak benda kena buat. Itulah. Tak apalah. Itulah nak kena cari yang lain pula. Headphone lain, kemudian gunakan mic yang sedia ada. Sebab rasanya selesa lagi guna mic ni. Kan? Jelas pun jelas kan. Okay. Baik. Okay, baik. Terima kasih Nafi untuk suggestion HyperX. Nantilah. Cikgu pun tak tahu benda dah. Nantilah. Jalan-jalan nanti tengoklah kalau ada. Okay. Baik. Negeri Melayu. Okay. Pada 1902, jalan raya lebih lebar dibina kerana peningkatan penggunaan kenderaan bermotor pada 1902 seperti ada lori, bas, kereta dan juga basikal. So tahun 1911 jalan raya dibina untuk hubungkan bandar-bandar besar. Okay.
bandar besar, pelabuhan dan kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi. Wow. Okay, Nafi, thanks. InsyaAllah. Okay, so satu jaringan jalan raya mewujudkan seluruh tanah Melayu telah diwujudkan menjelang tahun 1939. Jadi kesannya banyaklah penempatan baru dibuka. Kemudian pembukaan kawasan peladangan getah yang baru dan kawasan perlombongan BJ Timah pun baru. Maknanya kan, dengan adanya jalan raya, negeri-negeri Melayu ni banyak dapat dihubungkan dan juga kita lihat munculnya banyak kawasan-kawasan ladang getah dan juga perlombongan BJ Timah yang baru. So dengan adanya jalan raya, maka ianya ekonomi berkembang dengan lebih baik. Itu di negeri-negeri Melayu. Di Sarawak, Sarawak masalah sikit. Sarawak sebenarnya banyak kawasan berbukit bukau, paya dan juga sungai. So keadaan ini menyebabkan sukar sikit untuk pembinaan jalan raya dan ini telah menghalang pembinaan jalan raya di Sarawak. Dan kalau ada pun jalan raya pendek yang tidak berturap, yang banyak dibina di Kuching dan juga Miri. Maknanya jalan raya yang bertanah merah. Okay. Jalan raya, yang mencipta jalan raya sebenarnya daripada dulu dah ada jalan. Tapi jalan raya yang yang dipanggil sebagai jalan raya bitumen ni, jalan raya bitumen ni, maknanya jalan raya yang bertanah tar ni sebenarnya penciptanya daripada Eropah, iaitu gabungan minyak dan juga batu-bata, batu-batu kerikil serta pasir. Jadi itu menyebabkan terbentuknya satu jalan raya yang baiklah sampai sekarang. Itu nanti kita tengok. Okay, baik. So SBUB juga bina di Sabah. SBUB telah membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka dan jalan raya dibina untuk hubungkan bandar yang memang wujud di sebelah pantai barat. Means that kalau pantai barat ni, kalau di Sabah, kalau kamu nak bayangkan, kan kita tahu kan dia bentuk macam kepala singa macam tu kan. Kepala singa, kepala anjing, kepala kucing macam tu lah kan. So kalau yang macam ni, okay, kalau yang pantai barat tu maknanya yang sebelah sini lah. Yang sebelah sini. Macam ni tunjuk. Macam ni. Sabah. Di sebelah sini. Ni pantai barat. So, yang sini pantai timur. Macam tu lah. Yang pantai barat tu ada Kota Kinabalu. Okay. So di pantai barat yang banyak jalan raya dan menjelang 1941 terdapat 165 km jalan raya berturap di Sabah. Dan kebanyakannya di Jesselton, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan juga Tawau. Okay. So Muhaimin jawab yang mencipta jalan raya adalah manusia. Yang Aisyah jawab raya. Jalan raya. Raya tu apa raya? Cikgu pernah mention kan, raya tu apa raya? Nanti cari balik. Okay. Hari raya. Ingat hari raya je. Okay. Pengangkutan udara dan laut pula. Okay. Di Sarawak, Sabah dan negeri-negeri Melayu. Okay. Kita lihat pengangkutan udara dan laut. Di negeri-negeri Melayu dulu. Kita tengok di negeri Melayu dulu. Okay. Dah ada pengangkutan udara dan laut. Seperti pengangkutan udara syarikat Wen Air Service. Okay. Memperkenalkan perkhidmatan penerbangan awam pada 1937. Dan syarikat ini menjalankan perkhidmatan penerbangan domestik di antara Singapura, KL dan juga Pulau Pinang. Dan syarikat ini menggunakan kapal terbang, Dragon Rocket. Dan ada satu lagi syarikat Straits Steamship ditubuhkan di Singapura dan ini menyediakan perkhidmatan kapal wap kepada pelabuhan-pelabuhan negeri-negeri Melayu. Dan kapal susu pantai ini membawa bekalan makanan buruh dan jentera untuk industri perlombongan BJ Timah. Maknanya, daripada dulu memang dah ada syarikat penerbangan, okay, cuma di tempat seperti Singapura, Kuala Lumpur dan juga Pulau Pinang. Kalau Kuala Lumpur dulu sebenarnya dia punya airport dekat Subang lah. Dekat Subang dah ada airport lah. Tapi belum ada kapal terbang yang Malaysia punya belum ada lagi. Cuma menerima kehadiran kapal terbang daripada luar negara lah. Okay. Di Sarawak, Singapore and Sarawak Steamship Company menyediakan perkhidmatan perkapalan di Bandar Kuching dan 1924 terdapat perkhidmatan kapal terbang bagi menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. So dah ada Singapore and Sarawak Steamship Company.
Okey, di Sabah pula dalam beg. Okey. Di Sabah pula kalau kita lihat SBUB memajukan sistem pengangkutan air di Sabah dan 1890 syarikat perkapalan Straits Steamship memerlukan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang di Sabah. Means that pengangkutan udara dan laut di sekitar Negeri Melayu dan Sarawak Sabah sebenarnya tak banyak. Cuma ada beberapa sahajalah. Dan kita kena ingat beberapa nama seperti syarikat Straits Steamship, syarikat Owen Air Service, Singapore and Sarawak Steamship Company dan juga Straits Steamship. So itu banyak syarikat-syarikat yang bukan daripada Malaysia tetapi daripada barat yang mereka menjalankan perkhidmatan penerbangan dan juga perkapalan di negara kita lah pada waktu itu ya. So hebatlah tu. Okey. Kemudian kemudahan pelabuhan. Kalau kita lihat kedatangan British telah menyebabkan mereka telah meningkatkan kemudahan pelabuhan. So kita lihat pelabuhan-pelabuhan lama kerajaan Melayu hilang. Contohnya kita nak cerita kerajaan Melayu Melaka ke, pelabuhan Melaka ke, pelabuhan lagi pelabuhan Kedah Tua ke, pelabuhan Johor ke, so lenyap, hilang. Sebab munculnya pelabuhan-pelabuhan baru yang moden. Contoh di negeri Melayu So peningkatan ekspor biji timah dan getah ini telah menyebabkan wujudnya kita punya pelabuhan-pelabuhan seperti apa tahu? Pelabuhan baru seperti pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Kuala Sepetang iaitu Port Well, Port Dickson, Melaka, Singapura, dan juga Port Klang. Yang berkembang sebagai bandar pelabuhan yang penting di tanah Melayu. Di Sarawak muncul pelabuhan seperti Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri, dan di Sabah of course lah nama-nama tempat seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakan. Ini semua bandar-bandar yang memang ada berada di pinggir-pinggir sungai dan pinggir laut. Dulu ada ke pergaduhan kaum? Ada. Nanti kita akan mungkin akan bincangkan juga benda ni ya. Ada. Okey. Kemudian dari sudut telekomunikasi, kalau kita lihat kerajaan British memajukan sistem telekomunikasi seperti pos dan telegraf, telefon dan radio. Pos kita tahu pos, telegraf, gunakan yang kod Morse tu. Telefon dan juga radio. Harus ingat telefon dulu yang jenis macam tu. Dia bukan macam kita ni sekeping je ni kan. Dulu dia lain sikit. So perkembangan ini membolehkan perhubungan negeri-negeri di semenanjung tanah Melayu dengan negara lain dapat dibuat dengan pantas, dengan negara lain, dan sistem perhubungan ini mula diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi dulu, pusat pentadbiran, pelabuhan dan berkembang ke kawasan pertempatan. Kenapa Muhaimin? Ngantuk ke? Mata kecil dah tu. Mata kecil, mulut kecil, kan tidur tu. Baik. So, negeri-negeri Melayu. Pada 1886, talian telegraf telah dipasang untuk hubungkan KL dengan Melaka dulu. Dan perkhidmatan pos pun bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880-an, bukan 19. Lama lagi, 1880-an. Pejabat pos dan telegraf telah dibina di Batu Gajah, Perak pada 1866. Dah ada lagi sejak dulu. Dan di Sarawak, perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan di Sarawak bagi licenkan pentadbiran dan mengurus kegiatan ekonomi. Dan pada 1897 terdapat perkhidmatan telegraf antara Bandar Kuching dan Singapura. Dan bangunan pejabat pos Kuching juga dibina pada 1932. Dan di Sabah pula SBUB. SBUB telah memperkenalkan perkhidmatan telegraf. Sekejap. Thank you. Sekejap.
Jap. Okay, sorry. Cikgu mute. Tadi ada perbualan dengan isteri cikgu. So, having coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sebab cikgu sekarang ni ada seorang assistant di mana assistant cikgu akan anak cikgu juga. So, cikgu minta dia untuk buat semua soalan-soalan, okay, soalan-soalan objektif dan juga soalan-soalan untuk kamu form 3, form 2, form 1. So, banyak. So, memang banyak kerja lah. Oh, lupa cikgu nak beritahu. Setiap kali kamu buat latihan di Google Form, tak kira lah Google Form tu kamu jawab soalan esei ke, jawab soalan objektif ke, cikgu rekodkan cikgu simpan kamu punya file tu. Setiap soalan tu, setiap helaian Google Form tu cikgu akan letakkan based on nama kamu setiap seorang tau. Dan pada akhir, insyaAllah pada kelas last nanti cikgu akan revealkan, cikgu akan letakkan markah dan cikgu akan bagi kepada kamu semula untuk kamu boleh tengok ataupun kamu print. So kalau ada kesilapan, kalau katakan ada markah ke, so mak kamu semua ataupun kamu sendiri boleh tengok, oh aku ada latihan yang aku tak buat lagi. Aku ada latihan dah buat tapi markah aku tak banyak. Ada yang buat silap. So ini yang cikgu buat. Untuk pembetulan sebenarnya ini sebenarnya untuk kamu kamu buat dan tahu di mana salah kamu itu saja. Pembetulan cikgu mungkin ambil sikap seperti Rasulullah di mana Rasulullah sebenarnya dia tak buat postmortem tau. Kamu perasan tak Rasulullah dia tak buat postmortem selepas setiap kali peperangan. Lepas peperangan dia tak buat postmortem, dia terus menghadapi terus kepada peperangan yang seterusnya. Tetapi dia belajar tentang postmortem, pandai, bukan cosmortem. Subhanallah kau ni. Postmortem ni maknanya adalah kita bermesyuarat balik untuk mengkaji kelemahan kamu, kelemahan kamu di mana dan buat pembetulan. Tak. Rasulullah dia tak buat lepas peperangan, buat kajian balik, buat mesyuarat balik, apa yang telah berlaku dulu, di mana silapnya, tak ada. Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah just, dah habis-habis lah. But the next, kita tahu apa yang telah silap dulu, apa semua, masing-masing ingat dulu apa silap. So the next, kita akan buat lebih baik. So untuk kelas cikgu, jangan risau, tak perlukan pembetulan. Tapi make sure the next latihan kamu kena baiki. Sebab cikgu dah tegur. So this is, kamu ada rekod setiap kamu ada rekod dan cikgu dah letakkan dalam satu file. Cikgu akan upload dalam Google Drive. Nanti setiap seorang, setiap nama sendiri, cikgu akan bagi link personal pada kamu. Hanya kamu saja yang boleh download. Dan kamu boleh tengok jawapan-jawapan yang telah kamu buat dulu untuk kamu print out. So ini sebagai tanda bahawa aku dah buat tapi ni cikgu bagi tahu tu hari tu ni silap. Jadi ada. Cikgu dah siapkan, dah ada. Nanti kelas-kelas cikgu bagi. Alright? Dan jangan lupa last class nanti ada sedikit exam. Alright. So itu yang berlaku. SBB perkenalkan telegraf dan radio, terutamanya di bandar-bandar besar, dan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain lah. So secara umumnya daripada segi kita lihat kesan, jangan risau. Korang nak jadi baik kan, nak dapat result yang terbaik kan. Nak dapat result yang terbaik memanglah kena alami benda-benda macam ni. Kena ada cikgu berikan kamu detail tentang perkembangan markah kamu semua supaya kamu tahu, aku kena buat lagi baik. Macam tu. Baik, tadi kesan ekonomi. So, kesan ekonomi ni bermaksud apa tahu? Kesimpulan kita kadang-kadang kadang-kadang kan kita fikir kan, kesan ekonomi macam banyak je kesan ekonomi dekat Malaysia ni, kat Tanah Melayu. Yes, exam tu jawab melalui Google Form. So jangan risau. Semua melalui Google Form. Senang. Senang. Right. So nanti kamu lihat bahawa kesan ekonomi sebenarnya adalah berkait rapat dengan apa tahu?
pembangunan dari segi jalan raya, pembangunan dari segi landasan kereta api, kemudian pembangunan dari segi telefon, sistem perhubungan telefon, kemudian juga telegraf dan juga sistem pos. So itu yang kamu kena ingat, kesan ekonomi. Google Form senang say good. Dari segi kesan sosial pula akibat perkembangan ekonomi di negara kita ni, kesan sosial kalau kita lihat menyebabkan apa tahu? Perkembangan bandar. Maknanya bandar jadi berkembang. Kemudian membentuk masyarakat majmuk. Kemudian berkembangnya pendidikan, kemudian ada kesihatan dan juga adanya penjara. So ini adalah kesan sosial. Kesan sosial. Mula-mula kita lihat perkembangan bandar dulu, di mana kalau kita lihat perkembangan sistem pengangkutan menjadi penghubung kepada beberapa buah bandar dan kawasan-kawasan lain, dan kesannya perniagaan dan perdagangan antara bandar berkembang pesat. Contohnya di negeri Melayu perkembangan ekonomi telah membawa kepada kemunculan bandar baru seperti KL, Kuala Lumpur, Seremban, Taiping, Ipoh. Dan bandar-bandar baru ni muncul sebagai apa tahu? Pusat perniagaan, pusat keuangan, pusat pendidikan dan pusat pentadbiran. Dan ini membawa perubahan dalam demografi masyarakat di negara kita. Demografi ni maksudnya adalah daripada segi taburan penduduk negara kita. Ini ajar geografi ke sejarah ni. Demografi iaitu taburan penduduk. Sebab sebenarnya cikgu pun memang dah lama sebenarnya mengajar geografi. Seronok mengajar geografi. Sebab geografi senang. Alright. Kemudian kita lihat juga Sarawak. Di Sarawak perkembangan bandar tertumpu di kawasan yang mempunyai aktiviti ekonomi seperti Kuching, Sibu dan juga Miri. Amboi men, janganlah buat ayat macam tu, kan? Ciang sangat. Baik. Tiru tu tak baik tau. Baik. James Brooke. James Brooke menjadikan Kuching sebagai ibu negeri Sarawak pada 1841 dan penduduknya terdiri daripada orang Melayu dan Cina. Dan pada waktu inilah banyaknya rangkaian jalan raya dan bangunan kerajaan dibina di Kuching. Dan Bandar Sibu sendiri ditubuhkan pada 1862, maka ramai orang Cina berpindah ke Sibu untuk aktiviti perdagangan. Mereka datang beramai-ramai ke Sibu untuk berniaga. Dan Bandar Miri muncul pada abad ke-20 kerana penemuan petroleum pada 1910. So bermakna kalau kita lihat Kuching, kemudian Sibu dan juga Miri. So ada tiga bandar yang wujud di Sarawak, dan harus ingat Sarawak tidak lain tidak bukan adalah kerana usaha siapa? Usaha James Brooke. Ataupun keluarga Brooke lah. Alright. Kemudian di Sabah, Jesselton. Jesselton iaitu Kota Kinabalu sekarang ni. Adalah pusat perdagangan dan pelabuhan yang penting, dan nama asalnya ialah Jessel Town. Sempena dengan nama Charles Jessel yang membina bandar itu. Kemudian namanya ditukar kepada Kota Kinabalu. Dan Jesselton memang berkembang maju disebabkan getah dan pembinaan landasan kereta api. Tu Jessel Town. So perbandaran berlaku akibat perkembangan pusat ekonomi, terutamanya di kawasan Pelabuhan Biji Timah, dan juga ini menyebabkan apa tahu? Kita tahu bahawa bandar menyebabkan pertambahan bilangan bandar dan penghijrahan penduduk dari luar bandar ke bandar dan kedatangan buruh luar ke negara kita. Sebab itu kalau kita lihat mak bapak kita ataupun atuk nenek kita biasanya duduk di kampung. Mak bapak kita duduk kat sini ataupun duduk di KL, duduk di Shah Alam, di Ampang, di Putrajaya ke di mana kan. So kita pelik, kenapa balik kampung? Rupanya mak bapak kita adalah orang yang berhijrah. Maknanya orang yang berhijrah daripada luar bandar ke bandar. Untuk apa? Untuk bekerja. Alright. Satu lagi kesan, kalau kita lihat iaitu daripada kesan sosial, iaitu
pembentukan masyarakat berbilang kaum. Okay. So kemasukan buru-buru asing inilah sebenarnya menyebabkan wujudnya masyarakat berbilang kaum. Sebab apa tahu? Kita lihat ini 3 kaum yang terbesar di negara kita. Orang Melayu menetap kebanyakannya di mana? Di kawasan kampung. Sebahagiannya di bandar dan pekan lah. Dan orang Melayu terbabit dalam sektor pertanian, perikanan, perusahaan, harta tanah dan juga perbankan. Berhijrah dapat pahala kan? InsyaAllah. Berhijrah dapat pahala insyaAllah. So ada di antara mereka menjadi ahli profesional dalam pentadbiran dan syarikat swasta. Means that orang Melayu banyak menetap di kampung dan banyak melakukan aktiviti di dalam sektor pertanian. Okay. Baik, orang Cina pula kebanyakannya tinggal di kawasan bandar dan pekan sebab banyak peluang ekonomi. Dan orang Cina melibatkan diri dalam sektor pertanian, perniagaan, perusahaan, harta tanah dan perbankan. Malah ada yang menjawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Means that orang Cina kebanyakannya tinggal di kawasan bandar. Okay. Dan kebanyakan mereka terlibat dalam perniagaan. Manakala orang India pula, kebanyakan orang India sebenarnya tinggal di kawasan perladangan dulu. Sekarang ni dah ramailah tinggal di kawasan pekan dan bandar. Dulu di kawasan ladang, di estate getah. Dan orang India mengambil bahagian dalam sektor perladangan, pengangkutan dan pelbagai pekerjaan dalam sektor swasta dan kerajaan. So, lain dia punya jenis kaum, lain dia punya penempatan dan berlainan juga kegiatan ekonomi utama. Namun sekarang ni dia orang dah campur aduk, semua orang buat semua yang sama. Okay. Ada je orang Melayu yang tinggal di kawasan ladang, untuk mengusahakan perladangan. Ada je orang India yang terlibat dalam perniagaan. Ada juga orang Melayu terlibat dalam perniagaan kan. So sekarang ni dah bercampur aduk lah. Okay. So contohnya kalau kita lihat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur adalah contoh bandar terawal di negara kita ni yang berkembang dan menempatkan masyarakat berbilang kaum. Dan mereka hidup dalam keadaan yang harmoni dan setiap kaum bertutur dan memahami bahasa Melayu. Sebab itu bahasa Melayu diberi keutamaan dalam mana-mana sekolah rendah dan sekolah menengah. Supaya apa? Supaya semua orang bertutur dalam bahasa yang sama. Supaya kita saling memahami. Kalau ada orang yang tidak mahir lagi dalam bahasa Melayu, dah duduk sini 10 tahun, 15 tahun, daripada kecil, sekolah rendah, sekolah menengah, tak pandai-pandai juga bahasa Melayu, itu patut keluar je daripada Malaysia ni. Sebab apa? Sebab tidak mahir menggunakan bahasa kebangsaan. So setiap kaum menggunakan setiap kaum boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing dan bersikap terbuka dan bersedia menerima bahasa kaum lain. Macam korang kat sini, form 3, ada tak kat sini ramai-ramai kamu yang boleh berbahasa Tamil ke atau berbahasa Cina? Ada tak? Rasanya ada ramai kot yang berbahasa Cina. Ada tak yang berbahasa Cina? Boleh? Nafi boleh bahasa Cina? Muka dah macam Cina dah Nafi. Cina sikit-sikit. Oh man, Cina sikit-sikit. Saya boleh kongsi baca je. Oh Allah. Ya, bahasa Cina sebenarnya senang tau. Bahasa Cina senang. Kongsi baca je. Cikgu pun mahir juga bahasa Cina. Korang dengar cikgu baca bahasa Cina kan? Tengok cikgu cakap bahasa Cina. Cina. Baik tu je. Seterusnya kita lihat perkembangan pendidikan. So daripada kesan sosial easy now. Kita lihat kesan sosial. Baik, mula-mula perkembangan bandar, kemudian juga masyarakat majmuk. Yang ketiga, pendidikan. So kedatangan British membawa kepada sistem pendidikan sekular, di mana sistem pendidikan vernacular diwujudkan kerana kewujudan masyarakat berbilang kaum dan dasar British yang kurang memberi penekanan kepada pendidikan. Memanglah British tak ambil berat pun pasal pendidikan.
So, semasa penjajahan British tidak mempunyai dasar pelajaran yang tetap atau bermatlamat menyebabkan sekolah-sekolah vernacular ni berkembang ikut kumpulan etnik masing-masing. So, kita lihat ada lebih kurang 4, tapi sebenarnya 5 tau. Tapi di sini tulis 4 lah. Sebenarnya kalau kita lihat ada sekolah vernacular Melayu. Okey. Baik, mungkin ada pertanyaan, apa itu vernacular? Okey. Vernacular sekejap Alhamdulillah. Okey, vernacular. Okey, cikgu ambil kejap okey, cikgu ambil satu. Okey. Sebenarnya vernacular. Okey, cikgu ambil kat situ. Vernacular sebenarnya bermaksud okey, pendidikan pendidikan menggunakan okey bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Itu yang dikatakan sebagai vernacular. Sekejap, cikgu tengok. Okey, itu dia. Nampak tak? Okey, vernacular sebenarnya bermaksud sekolah yang menggunakan, yang pendidikan dia menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Kalau katakan bahasa ibundanya bahasa Tamil, so okey, itulah sekolah vernacular Tamil. Okey, sekolah vernacular Cina maknanya sekolah yang menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar. Maknanya bahasa pembelajaran. Itu yang dikatakan vernacular. Okey, baik. So kita lihat sekolah vernacular Melayu. Okey, sekolah vernacular Melayu. Okey, kalau kita lihat British tidak berminat untuk memajukan orang Melayu dalam pendidikan. So pendidikan di sekolah vernacular Melayu hanya bertujuan untuk memberi pengetahuan asas kepada orang Melayu, iaitu membaca, menulis dan mengira. Sebab tu kita pernah tengok cerita kan cikgu ada tunjuk hari tu cerita cerita pendekar bujang lapuk, di mana mereka pergi ke sekolah, dia orang tak pernah pergi sekolah, kemudian dia tengok, oh ini bacanya Apu Sudin kan. Ada tak? Ada. So itulah dia. So bermakna mereka hanya diajar untuk membaca, menulis dan mengira sahaja. Okey. Sekolah vernacular Cina, kalau kita lihat masyarakat Cina membuka sekolah di bandar dan tempat tinggal mereka. Kurikulum yang digunakan di sekolah vernacular Cina adalah berorientasikan kurikulum sekolah dari Cina. So guru yang mengajar, yes, pendekar bujang lapuk. Ada kan? Guru yang mengajar dan buku-buku teks mereka juga dibawa dari Cina. Inilah sekolah vernacular Cina, okey. Dah lah bahasa Cina. Kurikulum silibus pun daripada negara Cina. Ya, P. Ramlee. Okey, buku teks pun daripada Cina. Okey. Jadi itu sekolah vernacular Cina. Namun masyarakat Cina di Negeri Selat lebih cenderung menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris lah. Nanti kita tengok kenapa. Okey, Nafi ada soalan. Okey, lepas sekolah ni sekolah Inggeris. Baik, sekolah vernacular Tamil. Okey. 1912 British telah memperkenalkan ordinan pelajaran. Ya, berbeza, sangat berbeza. Okey. Pada 1912 British telah memperkenalkan ordinan pelajaran yang mewajibkan majikan ladang, tuan punya ladang-ladang getah, biasanya British lah. Okey, mendirikan sekolah Tamil di ladang. Jadi pendidikan Tamil ni hanya terbatas di sekolah rendah, sama juga macam sekolah vernacular Cina. Kurikulum, buku teks, guru yang mengajar semua dibawa dari India. Kalau sekolah vernacular Cina, semua kurikulum, buku teks dan guru diambil daripada negara Cina juga. Itu sekolah vernacular Cina dan sekolah vernacular Tamil. Compared to sekolah Inggeris, kebanyakan sekolah Inggeris didirikan di kawasan bandar. Dan sekolah Inggeris pertama di Tanah Melayu ialah Penang Free School. Okey, yang dibuka pada tahun 1816 di Pulau Pinang, dan rasanya tahun lepas cikgu dah pergi dah. Okey, dah pergi. So tahun lepas adalah 2019. So bermakna cikgu pergi tu sekolah tu dah berusia 203 tahun. Ada lagi, yes, sekolah tu ada lagi dan masih beroperasi. Masih beroperasi.
sekolah tu masih ada pelajar dia lagi dan masih ada guru dia lagi. Free. Dia sebut Penang Free School tu bukan maksudnya free tu percuma, pandai. Free tu sebenarnya adalah sekolah yang bebas, maknanya terbuka untuk semua kaum. Dia terbuka untuk semua kaum. Dia tak spesifik kepada pelajar-pelajar Inggeris saja ataupun pelajar-pelajar British saja, tak. Dia free school maknanya dia terbuka kepada semua para pelajar, tidak mengira kaum untuk masuk sekolah tu. Itu maksud free school. Penang Free School dan juga Melaka Free School di Melaka. Tetapi sekolah Inggeris, lulusan sekolah Inggeris ni memang bagus sebab mereka berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negeri. Okay. Sebab itu Penang Free School dan Melaka Free School, banyak tokoh-tokoh negara kita lahir daripada sekolah-sekolah ini. Tokoh negara kita seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak memang datang daripada sekolah-sekolah ni lah. Okay. Okay. Orang Indo yang bekerja di Malaysia, anak mereka boleh masuk ke sekolah kecil? Boleh. Yes, boleh. Yes, Piramli. Piramli pun sebenarnya datang daripada Penang Free School. Ya. Baik. Okay. Mereka berpeluang melanjutkan pelajaran dalam bidang pentadbiran dan juga kejuruteraan. Lulusan sekolah Inggeris ini diberi keutamaan untuk menjawat jawatan yang baik dalam perkhidmatan kerajaan British pada waktu itu. Itu diberi keutamaan. So, di antara sekolah vernacular Melayu, Cina, Tamil dan Inggeris, rasanya sekolah Inggeris lah yang pelajar sekolah Inggeris yang paling beruntung lah. Paling beruntung. Silakan Nafi, apa soalannya? Ada apa soalan Nafi? Kenapa diorang asingkan ikut sekolah? Kenapa diorang asingkan sekolah untuk setiap kaum? Kita lihat di sini, British sebenarnya kalau kita lihat, dia terasing tu bukan semata-mata ianya memang nak diasingkan, tetapi kita lihat sebab apa tahu? Sebab kita lihat kebanyakan sekolah-sekolah ini dibuat mengikut tempat. Contohnya, kalau katakan sekolah tu di kampung. So, kampung dah tentu ramai orang Melayu. Jadi sebab tu dibuat sekolah vernacular Melayu. Tapi kalau sekolah tu dibuka di bandar, maknanya yang akan hadir ramai iaitu pelajar-pelajar Cina. Kalau sekolah tu dibuka di ladang, maknanya ramailah pelajar-pelajarnya daripada orang-orang India yang tinggal di ladang. Jadi sebenarnya dia vernacular ni dia bukan sengaja dibuat, tetapi dia berasaskan kepada di mana lokasi sekolah tu. So sebenarnya tak mustahil dalam sekolah vernacular Cina ada juga orang Melayu atau orang Cina. Ada orang Tamil. Begitu juga kalau di sekolah Tamil tak mustahil ada juga orang Melayu dan juga orang Cina. Tak mustahil. Tapi mungkin seorang atau dua orang je kot. Macam itulah. Sebab dia buka berasaskan kepada tempat. Min, ada ujian psikometrik. Macam mana? Boleh? Wawasan apa? Baik. Kolej Melayu Kuala Kangsar. Ini dalam bidang pendidikan lagi iaitu MCKK. Itu bukan pada 1905. Ya, betul. Disediakan untuk memberi pendidikan kepada golongan anak-anak raja dan golongan bangsawan Melayu. Dan matlamat dia untuk lahirkan pentadbir Melayu yang berpendidikan Inggeris. Sekolah wawasan ialah sekolah yang gabungkan sekolah Melayu, sekolah Tamil dan juga sekolah Cina di satu kawasan. Dan tak banyak pun, salah satu sekolahnya ada di USJ. Tak banyak pun sekolah jenis macam tu. Yes, campur 3 sekolah, bukan campur 3 kaum dalam satu sekolah. Ada 3 sekolah dalam satu kawasan. Dan ada 3 guru besar. Dia campur, yes. Kemudian
Tak. Dia macam ni. Dia ada tiga kawasan macam ni. Okey, kawasan A, kawasan B dan kawasan C. Kawasan A ni adalah sekolah rendah, sekolah Melayu, okey, sekolah kebangsaan. Kemudian yang tengah ni mungkin sekolah Tamil, SJKT, dan sebelah kiri ni mungkin sekolah jenis kebangsaan Cina, SJKC. So, dia tiga sekolah ni dia ada kelas masing-masing lah. Ada kelas masing-masing, ada guru masing-masing, ada guru besar dia masing-masing. Begitu juga yang ini pun ada guru besar masing-masing, ada guru-guru dia masing-masing. Okey, ada yang ini pun sama, guru masing-masing. So diorang mesyuarat memang asing-asing lah. Cuma mereka ni berada di tempat yang sama, okey, sebab diorang akan berkongsi padang sekolah yang sama, dia akan berkongsi court badminton yang sama, akan berkongsi dia punya kantin yang sama, itu je. Tapi 3 sekolah dalam satu kawasan. Sebab itu padang dia besar. Okey. Sebab cikgu pernah lihat sekolah tu di USJ, ada di USJ. Baik. Kemudian kita lihat MCKK ni atau Kolej Melayu Kuala Kangsar ni. Lulusan kolej ini diberi peluang menjawat jawatan-jawatan terdapat dalam pentadbiran British. Dan Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka didirikan pada tahun 1935. Penubuhannya tujuan untuk melatih guru-guru perempuan. So, pembukaan Sekolah Vernacular Melayu dan Sekolah Aliran Inggeris menyebabkan British mendirikan beberapa buah maktab perguruan lah untuk latih bakal guru sebelum dihantar untuk mengajar di sekolah. Dan maktab perguruan yang paling terkenal adalah Maktab Perguruan Sultan Idris ataupun MPSI di Tanjung Malim lah. Okay, yang dibuka pada tahun 1922 dan sekarang ni dipanggil UPSI ataupun UPSI yang ada di Tanjung Malim. Okay. Dan di Sarawak, okay, Muballigh Kristian ataupun pendakwah Kristian merupakan sekolah Inggeris di Sarawak. Malah terdapat lebih 20 buah sekolah didirikan oleh Muballigh tu, termasuklah ada yang di St. Thomas Kuching, St. Joseph, okay, sekolah St. Paul, okay, dan ada sekolah St. Augustine, okay, ni banyak lah, okay. Dan sekolah Melayu pertama, okay, sekolah Abang Kasim di Kampung Jawa. Ingat ni sekolah Melayu pertama di Sarawak, sekolah Abang Kasim. Okay. Kemudian ada Madrasah Melayu atau Malay College ditubuhkan untuk melatih orang Melayu menjadi guru sekolah dan native officer, Abang Kasim. Dan juga sekolah Cina ditubuhkan di Bau oleh orang-orang Cina lah. Abang Kasim ada. Di Sabah, Muballigh Kristian mendirikan beberapa sekolah di Sabah seperti Sekolah Rendah St. Mary dan Sekolah Lelaki St. Michael. Dan Muballigh Kristian juga membina sekolah untuk kanak-kanak perempuan. Malah SBB membuka sekolah Melayu di Papa dan Kota Belud. Means that kebanyakan sekolah-sekolah yang ada di Sarawak dan Sabah adalah sekolah-sekolah yang berasaskan yang dibuka oleh pendakwah-pendakwah Kristian ataupun Muballigh Kristian. Cuma ada beberapa sekolah saja yang sekolah Melayu dan sekolah Cina. Okey, ambil kesimpulan bahawa kebanyakan sekolah di Sabah dan Sarawak dibuka oleh pendakwah Kristian ataupun Muballigh Kristian. Okey. Baik, dari segi kesihatan pula, penyakit berjangkit memang dah zaman dulu memang dah ada sebab apa tahu? Bila kedatangan buruh asing, pembukaan kawasan hutan, pembinaan pertempatan baru dan kekurangan air bersih, confirm akan ada penyakit berjangkit. Jadi British telah membangunkan perkhidmatan perubatan. Okey, contohnya di negeri Melayu kalau kita lihat, British mendirikan hospital kerajaan yang pertama iaitu di Taiping, Perak. Dan British mendirikan hospital di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Kuala Lumpur. Dan hospital didirikan bagi merawat buruh-buruh asing yang bekerja di lombong dan estet. Penduduk tempatan juga mendapat manfaatnya lah. Okay. Institusi penyelidikan perubatan ditubuhkan oleh British di Kuala Lumpur. Sebahagian besar kerja penyelidikan saintifik tertumpu kepada penyakit tropika iaitu biri-biri dan juga penyakit malaria, demam malaria. So kesannya, okay, akibatnya apa tahu kalau kita lihat kesannya ni, okay, iaitu masyarakat telah berubah daripada menggunakan kaedah rawatan tradisional, okay, kepada rawatan moden. Yap Kuan Seng
iaitu Kapiten Cina Kuala Lumpur telah membina Hospital Tung Shin, di Jalan Sultan pada 1881, dan Hospital Tung Shin sebenarnya wujud lagi sampai sekarang. Sampai sekarang daripada 1881, bermakna hampir dekat berapa tahun ni? Hampir dekat 200 tahun ke. Dah wujud. Hospital Tung Shin. Baik. Kemudian juga hospital persendirian lain dibina oleh Tauke Lok Yew di Serenda dan Tauke Loh Chin Kiang di Sepang. Dan di Pahang, hospital persendirian dibina oleh F.E. Maynard iaitu kontraktor syarikat perlombangan Chong Heng Kongsi dan Pahang Consolidated Company dan Black Tin Mining Company. So, sanitary board. Ini antara, take note benda ni. Sanitary board. Ditubuhkan untuk mengawasi kebersihan dan kesihatan Kuala Lumpur. Maknanya bandar Kuala Lumpur lah. Dan sanitary board bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan bandar. Malah Jabatan Kesihatan ditubuhkan untuk mengawasi aspek kesihatan penduduk bandar. Means that British banyak menyumbang kepada hospital-hospital yang wujud di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan Kuala Lumpur lah. Begitu juga tauke-tauke Cina ni, yang tauke-tauke perlombongan Cina juga dia orang membuka dia orang punya hospital juga. Untuk merawat pekerja-pekerja lombong dan penduduk tempatan pun dapat juga dia punya kesan dia lah, dapat perkhidmatan perubatan juga. Di Sarawak, pentadbiran Brooke membina sebuah hospital di Kuching dan di Sibu, juga ada di Miri, oleh Sarawak Shell Oilfields Limited, dan Hospital Raja Brooke Memorial dibina pada 1925, merupakan satu-satunya tapak penempatan kusta di seluruh Borneo. Kusta adalah sejenis penyakit kulit yang menyebabkan kulit kita menjadi turun. Dan dia adalah penyakit yang berjangkit sebab itu diasingkan. Itu kusta. Kemudian itu di Sarawak dan di Sabah, Gubernur pertama SBB iaitu William Hood Richer telah membina hospital di Kota Kinabalu, Sandakan, Beaufort, Tawau dan Kudat. Dan hospital pertama di Jesterton dibina daripada binaan kayu je. Perkhidmatan dispenseri diwujudkan di Tambunan, Kota Belud, Sipitang. Rania. Keningau, Sempurna, Pensiangan, Papa, Tuaran dan Ranau. Baik, apa itu dispenseri? Welcome. Dispenseri sebenarnya adalah perkhidmatan untuk kita katakan sebagai untuk mengambil perubatan lah. Maknanya perkhidmatan farmasi lah sebenarnya. Dispenseri ni ambil ubat je. Dan kita lihat dari sudut kesan sosial yang terakhir iaitu pembinaan penjara, di mana di negeri-negeri Melayu setelah Pulau Pinang diduduki oleh Francis Light lah yang telah memulakan langkah menjadikan Pulau Pinang sebagai pusat menempatkan banduan dari India. Korang ajak tu. Tu Francis Light. Dan SHTI menjadikan banduan-banduan itu sebagai bekalan tenaga buruh murah untuk membina pelabuhan, bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan juga penjara. Takut dia punya lampu. Dan menjelang tahun 1790, banduan dari India telah ditempatkan di Fort of Cornwallis, Pulau Pinang. Kita selalu pergi ni. Kat Google Earth tu kita pergi. Dan setelah negeri Melayu bersekutu dibentuk, penjara Taiping dijadikan pusat penahanan banduan hukuman lama bagi negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. So penjara Taiping pun ada, Fort Cornwallis pun pernah jadi penjara, kemudian juga Pulau Pinang sendiri pernah menjadi pusat penempatan banduan. Di Sarawak semasa pemerintahan dinasti Brooke, penjara Sibu dikenal sebagai rumah pasung. Ingat rumah pasung ya? Penjara Sibu adalah rumah pasung, dan rumah pasung ditadbir oleh pegawai daerah dari 1918 hingga 1963. Dan di Sabah, SBB telah membina The Square Tower bagi menempatkan pesalah yang dijatuhi hukuman. Means that di tanah Melayu sendiri, yes, rumah pasung ni maknanya kurung lah.
Okey, kurung. Maksudnya kurung. Okey, baju yang dipasungkan, dikurungkan kepada pesalah. Okey, jadi kesimpulannya, kedatangan British telah membawa banyak perubahan, especially dalam bidang pentadbiran, dan ini juga membawa kesan dalam bidang ekonomi dan juga sosial. Namun begitu, kita tahu bahawa pentadbiran British hanya mementingkan keuntungan ekonomi untuk melindungi pemodal Eropah dan golongan kapitalis barat dan tanpa memikirkan kebajikan masyarakat tempatan di negara ini. Jadi pembangunan ekonomi masyarakat tempatan diabaikan hingga menyebabkan jurang perbezaan yang luas antara penduduk bandar dengan luar bandar. Maknanya penduduk bandar semakin kaya, manakala penduduk luar bandar makin miskin. Jadi kewujudan masyarakat majmuk dan kesan pengenalan pendidikan vernacular telah menyukarkan lagi. Okey, dan pendidikan vernacular tadi pendidikan pun diasing-asingkan begitu, terasing bukan diasingkan tapi terasing. Telah menyukarkan proses perpaduan kaum. So kita sebagai warga negara Malaysia harus sedar tentang pentingnya perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum dan kepentingan sikap bermuafakatan dalam memajukan negara pada masa hadapan. Itu penting. Okey. So, maka dengan itu maka tamatlah bab yang ke-6. Okey, rasanya bab ni sebenarnya taklah sesukar mana. Okey. Namun kalau kamu tak faham boleh bertanya. Ada apa-apa soalan? Cikgu buka kepada soalan untuk kamu mungkin nak bertanya. Silakan. Nak tanya apa-apa yang tak faham boleh tanya. Okey. Nafi Iman, tadi macam banyak tanya. Nak tanya. Ada nak tanya apa-apa ke? Kalau ada apa-apa nak tanya boleh bagi tahu. Okey, sebab kita akan lihat. Enggak ada. Sejarah ni memang pasal British ke? Okey. Kalau kamu perhatikan form 3 kebanyakannya adalah pasal British. Okey. Form 2 kebanyakannya adalah berkaitan dengan kegemilangan sejarah Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu. Perasan tak? Form 2 kebanyakannya adalah berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Melayu. Kemudian kalau form 1 kebanyakannya berkaitan dengan tamadun-tamadun awal. Kan berbeza-beza tu. Jadi kalau kita lihat itulah yang yang perbezaan dia sebenarnya. Okay. Form 4 pasal sejarah Islam. No. Form 4 sebenarnya adalah bukan sejarah Islam main. Bukan sejarah Islam fi. Sebenarnya form 4 adalah banyak berkaitan dengan berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan nasionalisme dan juga berkaitan dengan bukan. Dia berkaitan dengan nasionalisme dan juga peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan Malaysia. Kemerdekaan Tanah Melayu. Seperti Jepun, seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, serius best. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan juga Perang Dingin, kemudian ancaman komunis. So komunis pun kita belajar. Jadi itu antara topik-topik yang memang akan keluar dalam tingkatan 4. So memang itulah dia yang kamu akan belajar. So form 3 ke form 4? Kalau ikutkan sebenarnya lagi luas lah. Kalau nak dikira lagi luas, form 4 lagi luas. Form 4 lagi luas. Kalau form 3 dia luas tapi tak banyak. Dia luas tapi tak banyak lah. Tapi kalau form 4 memang luas. Luas tak detail lah. Form 5 kemungkinan besar kamu akan belajar sejarah berkaitan dengan
sejarah tentang Malaysia, kemudian juga perlembagaan, kemudian juga rukun negara, begitu juga dengan dengan dasar ekonomi baru, wawasan 2020, semua benda macam tu. Semua benda-benda macam tu ya.